Jadi dalam peperangan rohani ini yang menjadi musuh kita adalah iblis. Tipu muslihat iblis. 因为我们所征战的就是那个邪灵， Melawan roh-roh jahat. 我们要跟这个坏的灵争斗。 Sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat dengan mata. 用我们肉的眼睛是看不见的。 Oleh karena itu dikatakan kita membutuhkan perlengkapan senjata terang atau perlengkapan senjata Allah. 所以我们要准备上帝赐给我们的盔甲。 Nah, apa saja perlengkapan senjata Allah itu? 上帝赐给我们的盔甲是什么呢？ Ayat 14 ya, 第 coba 14 kita 节， perhatikan. 我们要小心的看。 Yang pertama yaitu berdirilah tegap. 第一，我们要站稳。 Saudara, dasar ya, yang paling pertama adalah kita disuruh berdiri tegap. 最重要的这些经文是告诉我们，我们要站立的稳。 Saudara, seorang prajurit, 一个军事， latihan yang paling pertama atau yang paling dasar dia dapatkan 他们最重要训练他们， bukan latihan menembak 不是他们要在开枪， atau latihan memanjat 又不是在爬高， atau latihan menyelam, 不是要去饮水， tetapi latihan pertama dan yang paling dasar dari seorang prajurit adalah dia harus berdiri tegap. 我们要训练一个军队，他们最重要是他们要站立的稳。 Saudara gak percaya, saudara lihat saja di film-film itu. 你们如果不相信，看在电视机的那个影 Saudara 片， bisa cek di YouTube ya, mereka yang mau ikut kewajiban militer, yang pertama pasti disuruh berdiri tegap. Kalau gak berdiri tegap, siap-siap diteriakin sama komandannya. 因为我们要训练军队的时候，我们要站得很稳。如果我们站立得不稳，他的上司会骂他。 Nah, filosofi apa yang diajarkan dari berdiri tegap ini? 因为我们站立得稳，我们要从哪里学习呢？ Apa 是什 yang 么？ diajarkan dari berdiri tegap? 我们要来学习站立得稳， Yaitu siap sedia, pantang mundur, pantang lari, tetapi siap menghadapi musuh. 我们要准备好，我们站立得稳，我们要面对这个仇敌的时候，我们不可以跑。 Jadi belajar berdiri tegap itu adalah supaya kita siap sedia, pantang mundur, pantang lari. 因为我们站立得稳的时候， Ketika 是我 musuh 们 menyerang 不会退后，我们不会跑掉。 Nah, seorang prajurit Kristus juga harus punya sikap siap sedia dan pantang mundur menghadapi iblis. 一个兵士，如果我们要面对这个魔鬼，我们不可以退后。 Selalu siap sedia ya menjadi saksi bagi Kristus, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. 我 Itu 们要准备好来做 sikap 上， seorang prajurit yang pertama. 我们要准备好来成为一个上帝的见证者。我们要准备好。 Oh saudara, Tuhan itu gak suka dengan prajurit yang letoy-letoy, saudara, letoy-letoy. 因为上帝不喜欢那些军事是很烂淡的。 Yang dikasih tugas pelayanan, aduh, nanti sajalah. 我们有给他责任侍奉上帝，他说等一下，等一下。 Orang Kristen yang letoy-letoy, yang malas-malas. 因为我们成为一个基督徒是一个很懒惰。 Saudara, Tuhan tidak suka dengan orang Kristen ya yang seperti itu. 上帝不喜欢我们好像这样的信徒，很懒惰的信徒。 Oleh karena itu jadilah prajurit Kristus yang bisa berdiri tegap, yang siap sedia, yang penuh kewaspadaan dan pantang mundur, Bapak Ibu 我 sekalian. 们要成为一个基督徒，我们成为一个这个兵士很强壮的，我们不可以退后。 Itu yang pertama. Yang kedua, 第二， berikat pinggangkan kebenaran. 我们 Ya. 要用锁绑住我们的腰。 Artinya apa? 它的意思是什么呢？ Hiduplah dalam kebenaran. 我们 Ya. 要活在上帝的真理里面。 Artinya kita disuruh hidup berpadanan dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. 我们活着要照着上帝的话，我们去行我们的事情。 Baik itu di dalam perkataan kita
好像在我们的 maupun 言 di 语上， dalam perbuatan kita. 或者是在我们行为上。 Saudara, standar kebenaran dari orang yang tidak percaya adalah dunia ini. 我们不相信，就是在这个世界上的标准， Apa yang diyakini dunia ini benar, itu yang dilakukannya. 因为他们相信在这个世界上承认这是真的，他们就去行。 Tetapi bagi kita orang Kristen, standar kita adalah firman Tuhan. 对我们这个相信耶稣基督的人，我们的标准是上帝耶稣的话， Apa yang dianggap benar oleh dunia belum tentu 因为 dianggap 这 benar oleh firman Tuhan. 这个世界认为做对的事情，对圣经来讲不一定是对的。 Jadi berusahalah hidup benar 我们 menurut firman Tuhan. Itulah yang dimaksudkan berikat pinggangkan kebenaran. 我们要活着，跟着上帝的话去行。 Kemudian kita lihat di ayat 14 tadi, yang ketiga yaitu berbaju jirakan keadilan. 我们由于这个真理， Saudara, fungsi baju jira adalah sebagai pelindung tubuh atau tameng dari berbagai senjata-senjata musuh yang menyerang. 因为这是用来抵挡敌人的这个盾牌。 Ya. Fungsi baju jira adalah sebagai tameng, sebagai pelindung tubuh. 就是来保护我们的身体，遮盖我们的身体的。 Saudara, senjata iblis, apa itu senjata iblis? 因为魔鬼的这是什么东西呢？ Senjata iblis ada dia adalah bapa pendusta. 因为魔鬼是这个是骗人的， Dia selalu menuduh, menghakimi, mendakwa kita. 时常要审判我们。 Oleh karena itu kita membutuhkan baju jira yang dikatakan adalah keadilan. 因为这是公义，这是公义的。 Maksudnya apa? Baju jira itu adalah keadilan. 公义就是这个公义， Yaitu bahwa saudara harus percaya bahwa kita ini sudah menerima ya keadilan Tuhan di dalam Yesus Kristus. 我们接受上帝的公义，在耶稣基督里面。 Keadilan Tuhan kepada kita itu sudah ada di dalam Yesus Kristus. Dia menebus dosa kita. 因为公义有在耶稣基督里面，耶稣已经赎买了我们。 Yang kita peroleh melalui iman. 我们就是要得到，是用我们的信心。 Sehingga saudara tidak perlu tertekan, saudara tidak perlu tertuduh ya oleh dakwaan-dakwaan iblis ya. 因为我们不要因为这个事情给这个魔鬼的控告。 Yang selalu mengatakan kamu itu bukan orang yang diselamatkan. 因为时常我们想，我们不是被上帝 Kamu 拯救 itu 的 masih 人， orang berdosa. 你还是在一个犯罪的人。 Tuhan itu tidak mengasihi kamu. 上帝不爱你。 Jadi kita harus punya satu kepercayaan bahwa kita ini orang yang sudah diselamatkan. Kita menerima keadilan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. 因为我们已经被上帝耶稣基督已经拯救了，我们在耶稣基督里面，耶稣已经拯救了我 Bahwa 们。 saya ini anak Tuhan 我们是上帝的儿女们， dan saya bisa menjadi saksi bagi Tuhan. 我能够为上帝做见证， Jadi itu maksud berbaju jirakan keadilan. 就是我们在公义的护照。 Kemudian ayat 15 dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 你要具备平安福音当作鞋穿的脚上。 Perlengkapan yang keempat adalah kaki yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. 我们要预备好平安的福音当作鞋穿在脚上。 Artinya kita harus berjalan, Bapak Ibu sekalian. 我们要走， Kita harus melangkah untuk memberitakan Injil. 我们要阔步来传讲上帝的话。 Artinya ada kerja yang aktif. 我们要积极去做上帝的工作。 Ada tindakan yang nyata, bukan pasif. 我们真真实实去做，不是在那边徘徊。 Dan ini adalah tugas dari kita semua. 这是我们相信上帝的这个责任。 Tugas dari semua orang percaya untuk memberitakan Injil. 这是传福音，是我们每个基督徒基本的这 Tidak 个 bisa hanya 责任。 berdiam diri. 我们不要在那边安安静静而 Tuhan mau 已。 kita pergi. 我 Ya. 上帝要我们去。 Kemudian kata kerelaan di sini, ya. Ada kata kerelaan. 我在这里要甘愿，甘愿的意思。 Kata kerelaan di sini mengindikasikan bahwa di dalam kita memberitakan Injil, 我们在传讲上帝的话，
ada tantangan, ada resiko. 因为在那边有挑战， Dan tantangan dan resiko ini ya kadang membutuhkan pengorbanan. 因为挑战跟后果可能我们会牺牲， Kadang ada sesuatu, ada harga yang harus kita bayar demi Injil diberitakan. 因为我们在传讲上帝的话的时候，我们要付上代价。 Oleh karena itu kita diminta untuk punya hati atau jiwa kerelaan. 因为我们的心要甘愿，我们去行上帝的话。 Saudara, kadang saya waktu kalau menginjili seseorang, 如果我们向别人传福音的时候， kadang saya ngajak orang ya keluar, ya pergi makan, ya, Kenapa? kita traktir dia makan, 可能我们约那个人，我们出去，我们去吃一些东西， keluar uang dari kocek sendiri, 我 saudara, 用我们自己口袋的钱去付这个吃的事物， supaya bisa memberitakan Injil kepada dia. 直到我们可以向那个人传福音。 Nah, seperti itulah kerelaan, ada pengorbanan yang harus kita relakan, kita berikan, ya. 这样我们甘愿，我们付我们的钱，是为了要向那个人传福音。 Nah, itu hal yang keempat. 第四、 Kemudian hal yang kelima, 第五， ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 最要紧的是拿作信心当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。 Perisai fungsinya adalah menangkis serangan dari musuh. 这个盾牌就是我们要抵挡那些恶者的攻击。 Dan dikatakan imanlah sebagai perisai kita untuk menangkis serangan dari iblis. 因为拿作信心当作盾牌， Saudara, dengan iman kita bisa mengusir iblis. 如果用我们的信心，我们可以赶鬼。 Dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman ketika kita berdoa, 当我们祷告，我们充满了信心的时候， maka dikatakan bahwa doa kita itu penuh dengan kuasa. 因为我们的祷告是带着能力的。 Maka dikatakan hanya dengan iman sebesar biji sesawi saja kita bisa memindahkan gunung. 我们只是小的信心，我们能够把这个山搬走。 Jadi iman punya kekuatan yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian, dan ini sangat ditakuti oleh iblis. 因为我们的信心非常带着能力，所以这个魔鬼很怕我们这个信心。 Makanya tidak heran ketika iblis mau menyerang 因为当 seorang percaya, 这个魔鬼要攻击着相信上帝的人， maka yang paling pertama dia serang adalah iman dari orang tersebut. 最重要他是攻击我们这个信心。 Saudara, iblis yang paling pertama iblis menyerang saudara adalah dia menyerang iman saudara kepada Tuhan. 因为这个魔鬼攻击我们的时候，是攻击我们相信上帝这个信心。 Ketika saudara mulai ragu kepada Tuhan, 我 ya, 们对上帝怀疑的时候， saudara ragu kepada firman-Nya, 我们怀疑上帝的信息的时候， maka disitulah saudara mulai lemah sehingga iblis dengan gampang menghancurkan hidup saudara. 因为这个我们的信心软弱的时候，这个魔鬼很容易粉碎我们。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 亲爱的主内弟兄姐妹们， jaga iman kita kepada Tuhan. 我们 Ya. 要谨慎看守我们这个信心。 Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita selalu ya menjaga iman kita. 因为我们的信心是从听来的，所以我们要小心这个信心。 Kemudian yang keenam, peralatan yang keenam, 第六， ayat 17a. Dan terimalah ketopong keselamatan. 戴上救恩的头盔， Saudara, ketopong keselamatan. 这个救恩的头盔， Ini berbicara tentang Kristus sebagai sumber keselamatan kita. 因为耶稣基督是我们救恩的源头， Kristus sebagai penolong ya, yang Yes. kita andalkan untuk melawan iblis. 耶稣基督是帮助我们的，我们要依靠耶稣基督。 Oleh karena itu kita diminta untuk mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. 所以 Seperti 要 yang dikatakan tadi Paulus di Roma tadi. 因为在罗马那边
保罗讲，我们要带上耶稣基督的这个盔甲， Saudara, di dalam Kristus itu ada kuasa. 在耶稣 Di 基督 dalam 里面有 namanya 能 ada 力， kuasa. 他的名有能力， Tuhan Yesus selalu mengajarkan, mintalah demi namaku. 因为耶稣基督教导我们向上帝讨，上帝又用信心， Berdoalah demi namaku. 我们祷告奉耶稣基督的名， Usirlah ya iblis demi namaku. 我们有赶鬼奉耶稣基督的名， Jadi nama Yesus itu berkuasa. 因为耶稣基督的名带有能力， Karena Yesus satu-satunya yang mengalahkan kematian, ya. 因为 Yang mengalahkan maut 耶稣基督是打败死亡的耶稣基督， melalui kebangkitannya. 因为耶稣基督复活。 Jadi ketopong keselamatan artinya kita harus mengenakan Kristus. 我们戴上救恩的头盔，就是等于我们戴上耶稣基督， Menjadikan Kristus 耶稣基督 sebagai sandaran di dalam kita melawan kuasa kegelapan. 因为我们要依靠耶稣基督打败那些恶者。 Kemudian ayat 17b, 第17节， dan pedang roh yaitu firman Allah. 就是灵的宝剑，就是神的道。 Saudara, kalau tadi perlengkapan tadi adalah mempertahankan diri, 因为刚才这是我们要保护我们的身体， maka untuk menyerang adalah pedang. 用我们来攻击，我们要用灵的宝剑。 Dan di zaman dulu pedang itu adalah senjata utama dari seorang prajurit. 因为那个兵丁的时候是那个剑是最重要的。 Dan tadi dikatakan pedang roh itu apa? Yaitu firman Allah. 灵的宝剑就是神的道， Saudara, firman Allah itu penuh dengan kuasa. 神的道充满了能力。 Coba kita buka di Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 希伯来书第4章第12节，神的道是活泼的，是有大能的，比一切两利的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能插入。 Saudara, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa. 因为上帝的话是非常有能力的， Ya, jadi tidak sia-sia kita memberitakan firman Tuhan. Ya, memberitakan Injil kepada seseorang. Percayalah firman Tuhan itu berkuasa. 我们传福音给别人，我们不会枉然的，因为上帝的话是带着能 Oleh 力的。 karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita belajar untuk mengerti firman Tuhan. 因为我们要来了解上帝的话， Dan kita juga belajar seperti Tuhan Yesus. Ketika datang pencobaan iblis, Tuhan Yesus selalu menjawab iblis dengan mengutip firman Tuhan. 因为耶稣基督被试探，对魔鬼试探的时候，他时常是用上帝的话来抵挡他们所诱惑的事 Di 情。 dalam pencobaan, ya 3 kali Tuhan Yesus dicoba, 3 kali dijawab dengan firman Tuhan. 因为他三次被试探的时候，耶稣基督用上帝的话来回应他们。 Sebab ada tertulis, ya, 因为在那 ada 边有写 firman yang tertulis selalu dijawab dengan firman Tuhan. 因为耶稣基督回应他们，时常是讲在圣经里面有写。 Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita membangun satu kebiasaan ya untuk mengerti, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. 我们要好好来学习这圣经，直到我们能够更深入的了解圣经。 Perkatakan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. 我们要讲上帝的话，我们要背上帝的话。 Kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan, 如果我们不了解上帝的话， itu artinya saudara ada seorang prajurit yang tidak punya pedang. 因为如果我们不了解上帝的话，我们是一个兵丁，没有这个剑在手 Kalau 中。 saudara tidak punya pedang, bagaimana saudara bisa mengalahkan si iblis?
因为如果我们在手上没有这个灵的宝剑，我们怎样来打败这个魔 Saudara 鬼呢？ tidak bisa berperang karena tidak punya peralatannya, tidak punya senjatanya. 我们不能够跟这个魔鬼斗争，因为我们没有上帝的宝剑。 Kemudian yang terakhir berdoa, ayat 18. 第18节我们要 Tadi ya. 祷告。 Efesus 6 ayat 18. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 18 tadi Efesus 6. 第18节，依靠着灵，常常多方祷告、祈求，并又在此警醒不倦，为众圣徒祈求。 Perlengkapan yang terakhir adalah kita diminta untuk senantiasa berdoa. 我们要祷告， Doa adalah tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. 因为祷告就证明我们是相信上帝的人。 Doa artinya kita sedang membangun komunikasi dengan Tuhan. 我们祷告就是我们建造跟上帝有一个交通。 Doa artinya kita sedang meminta pertolongan dari Tuhan. 我们祷告的意思就是我们要求上帝帮助我们。 Jadi doa adalah tanda bahwa kita itu bersandar kepada Tuhan. 祷告就是等于我们依靠上帝， Bahwa kita percaya kepada Tuhan. 我们就是相信上帝的人。 Kalau kita tidak berdoa atau kita jarang berdoa, 如果我们没有祷告，我们时常没有祷告， itu artinya kita lebih mengandalkan kekuatan kita. 就是等于我们依靠我们自己的能力， Lebih mengandalkan pikiran kita, pengalaman kita daripada kuasa Tuhan. 就是依靠我们自己的智慧，我们没有依靠上帝， Itu juga bisa artinya kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan. 就是等于我们不相信上帝的能力。 Oleh karena itu kita tidak berdoa. 因为这样我们就没有祷告。 Saudara, jadi perlengkapan yang terakhir adalah kita harus berdoa. Karena itu adalah tanda bahwa kita adalah orang percaya dan tanda bahwa kita bersandar kepada Tuhan. 就是最后我们要祷告，就是等于我们相信上帝的人。 Nah, jadi itu adalah 8 perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki, ya. Kita baca tadi di Efesus pasal yang ke-6 ayat 14 tadi sampai yang ke-18. 因为刚才我们读的是我们有上帝的军装，就是这一些，从刚才我们读的圣经里面。 Kemudian setelah mengenakan perlengkapan senjata Allah, maka hal kedua yang harus kita lakukan adalah 我们带上上帝的这个盔甲，等于 Paulus berkata tadi di Roma, kita buka kembali, 刚才我们所读的罗马书 Roma pasal yang ke-13 ya, 罗马书第13章 ayat yang ke-13. 第13节。 Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. 因为行事要端正，好像行在白昼。 Hal yang kedua setelah kita memperlengkapi senjata Allah adalah kita diminta untuk hidup dengan sopan seperti pada siang hari. 因为我们除了刚才的，我们有行事要端正，好像行在白昼。 Apa maksudnya hidup dengan sopan? 就 Ya. 是我们活着行事要端正是什么意思 Kalau 呢？ dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu menggunakan kata walk honestly. 就是我们要行事要端正， Walk honestly. Artinya berjalan dengan jujur. 我们要行事要端正， Ada juga yang menerjemahkan walk about properly. 就是我们要行得正， Artinya berjalan dengan tepat atau sesuai. 我们做了要符合，要正确， Walk, perjalanan. 就是我们所行事。 Artinya Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa kehidupan orang Kristen itu memang seperti sebuah perjalanan. 就是我们成为一个基督徒，我们的生活就是好像一个路程， Artinya ini adalah sebuah proses. 就是一个过程， Memang tidak mudah, bukan seperti membalikkan telapak tangan. 就是不是把好像我们的手反过来而已。 Tetapi saudara harus ingat dan saudara harus pastikan ya sebagai orang percaya 我们要相信，我们要肯定， bahwa saudara ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saudara mengalami kemajuan.
因为我们相信了耶 mengalami 稣基督， pertumbuhan. 我们就是有增长的意思。 Semakin hari semakin sesuai dengan firman Tuhan. Yo. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 就是越来越靠近上帝的话，越来越像耶稣基督。 Memang bukan seperti membalikan telapak tangan, tetapi saudara harus pastikan 又不好像我们的手翻过来，但是我们又肯定的 bahwa 是， hidup saudara harus bertumbuh. 因为我们的生活我们有增长， Tidak boleh sama seperti yang dulu. 不可以好像以前。 Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. 这是保罗又向我们讲的话。 Kemudian di ayat 12 kita lihat ya. 第12节 Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. 就是黑夜已深，白昼将近。 Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Di sini Paulus menggunakan istilah pergantian waktu dari malam menjadi siang hari. 就是保罗在这里讲，这是黑夜变成白昼。 Saudara, yang dimaksudkan Paulus di sini adalah dia berbicara tentang suatu kehidupan yang berpindah, yang berubah dari gelap menjadi terang. 就是等于他在讲，我们在黑夜里面，我们又到白昼了。 Dan tidak kembali kepada kegelapan itu lagi. 但是我们就不再回到这个黑夜里， Karena sesungguhnya yang dimaksudkan Paulus adalah malam yang telah berlalu atau telah lewat dan tidak kembali lagi, tidak akan kembali lagi. 就是保罗的意思是黑夜已经过去了，我们不再回到这黑夜里面。 Bukan malam yang akan datang lagi, kemudian siang datang, kemudian digantikan siang, kemudian siang digantikan malam, kemudian datang lagi malam, bertukar-tukar seperti itu. 不，他的意思不是好像黑夜又白昼，白昼又黑夜，黑夜又白昼的意思。 Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Paulus. 保 Ya. 罗的意思不是这样的， Tetapi adalah malam yang tidak datang kembali, 就是这个黑夜不 yang 再 sudah 来的意思， digantikan oleh siang hari. 就是我们已经放弃白昼了。 Oleh karena itu yang dimasukkan Paulus adalah kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan tidak kembali kepada perbuatan kegelapan itu. 因为我们以前在黑夜所做的一切不好的事情，我们不再回去做那些黑暗 Dan 的事情， hiduplah di dalam terang. 我们要活在白昼里面。 Jadi hidup yang kita sekarang itu harus berbeda dengan sebelum kita percaya kepada Yesus. 我们活在白昼的意思就是我们现在活着不要活在以前这个黑昼里面。 Hidup yang kita sekarang itu harus, saudara harus pastikan ya, harus berbeda dengan sebelum saudara 我们 bertobat. 活在白昼，我们肯定跟这以前活在黑夜里面，我们有一个分别。 Kalau dahulu saya melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan itu, 因为以前我在黑暗里面做不好的事情， ya, baik yang nampak seperti yang dikatakan Paulus, pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, 我们犯奸淫做不好的事情， itu perbuatan yang nampak ya 因 di 为那 dalam 个事情是看得 nampak 见 dengan 的。 mata. Tetapi juga ada hal-hal dosa-dosa ya yang tidak nampak, yang tidak kasat mata, yaitu iri hati, 因为我们 kebencian, perselisihan dan sebagainya. 我们心里面的犯罪就是我们嫉妒别人这些罪， Nah, sekarang itu semuanya itu harus dibuang, ditinggalkan. 这些 Karena- 事情我们会把它丢弃， Karena semua itu adalah tanda-tanda dari orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. 这是证明，如果我们做那些事情，我们证明我们还活在黑夜里面。 Saudara, 亲爱的主内弟兄 jadi 姐妹， menurut Paulus, ketika kita memiliki perlengkapan senjata terang, 我们准备这个军备， maka haruslah nampak, haruslah terlihat, teraplikasi di dalam hidup kita bahwa kita ini adalah anak-anak terang, bukan lagi anak-anak gelap. 因为我们活在这个白昼，就是活在上帝的光明里面，我们不活在黑暗里面。 Jadi saudara coba tepuk ya sebelah kanan kirinya, ayo ya. 我们 Katakan kepada sebelah kanan kirinya, ayo bangun, bangun. 我们要睡醒，睡醒， Bangun dari tidur rohani, 我们 saudara. 的灵性要睡醒， Jangan suam-suam kuku lagi, 我们不要不冷不热， ya. Jangan santai-santai lagi, saudara. 我们不要在那边放荡， Karena kita hidup di akhir zaman. 因
因为我们活在末世时代， Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. 因为耶稣基督的末日将近了。 Itu yang Paulus mau kita orang Kristen punya sikap selalu menganggap bahwa Tuhan Yesus mau datang nih. Tuhan Yesus mau datang, saya harus waspada, saya harus siap-siap. 保罗向我们讲，耶稣基督的日子已经靠近了，我们有谨慎小心。 Atau saudara mungkin selama ini pikirannya Tuhan Yesus masih sangat jauh. 因为我们的思想可能耶稣基督第二次再来还很久， Umur saya masih sangat panjang. 因为我的年纪还很小，这个时间还很长。 Kalau saudara punya pikiran seperti itu, 如果我们这样的思想， tidak heran saudara tidak waspada, tidak jaga-jaga. 因为这样我们没有小心而且谨慎， Saudara akan selalu menganggap enteng, saya santai saja. 我们感觉到这件事情是很简单的事 Karena 情， masih ada waktu. 因为还有时间。 Saudara, bukan itu yang diinginkan, yang diajarkan Paulus. 这是保罗，不是保罗教导我们的， Tetapi kita harus selalu menganggap bahwa kita hidup di akhir zaman. 因为 Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh. 我们活在末世时代，我们要小心谨慎， Mari kita berdoa. 我们要祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， Tuhan terima kasih untuk firman-Mu 上帝，我们感谢你的话语， melalui Rasul Paulus. 经过保罗， Engkau mengingatkan kami semua, 你提醒我们每个主内弟兄姐妹 setiap 们， orang Kristen, setiap orang percaya yang hidup di zaman ini, 每个基督徒活在这个时代的人， bahwa kami jangan main-main dengan hidup kami yang saat ini. 因为我们不是玩玩，我们活着， Karena kami tidak tahu kapan akan datang harinya Tuhan itu. 我们不知道耶稣什么时候第二次再来， Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, 我们不知道我们前面所发生的一切的事 di 情， hari kemudian. 因为以后的事情。 Oleh karena itu kami diminta untuk selalu waspada, berjaga-jaga. 因为这样，上帝要求我们，我们要活，我们要谨慎小心， Kami diminta untuk bangun dari tidur. 我们要从睡里面睡醒， Jangan lagi kami tidur, jangan lagi kami hidup di dalam kegelapan. 我们睡醒，我们不要活在黑暗里面， Tetapi kita harus memiliki hidup terang, 我们要活着在光明里面， hidup anak-anak Tuhan. 我们要成为上帝的儿女们。 Terima kasih ya Tuhan. 上帝，我们满心感谢 Kami 你。 tahu ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. 我们知道这是一个路程，这是一个过程。 Oleh karena itu Tuhan, 因为这 biarlah 样， di dalam proses ini kami semakin maju, semakin bertumbuh. 因为在这个过程之中，我们每个人都有增长。 Sehingga kelak ketika Engkau datang atau ketika kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan, 当我们见你的时候， kami tidak malu Tuhan. 我们不会害羞。 Terima kasih Tuhan. 上帝，我们感谢 Di 你， dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。